Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung balik pendidikan seni visual tingkatan 1, tajuk bab 5 jalinan. Jadi sebagaimana biasa, bila kita bincang PSP ni, yang pertama sekali kita perlu faham dari segi objektif. Dalam jalinan, yang pertama sekali objektif ialah anak-anak pelajar perlu memahami unsur jalinan. Kemudian daripada memahami tadi, anak-anak perlu mengeksploitasi dan mengaplikasikan unsur jalinan bagi mengukuhkan kefahaman terhadap bahasa seni visual. Yang ketiga ialah menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Dan yang keempat adalah menghayati hasil karya seni visual menggunakan jalinan tadi. Okey. Seterusnya kita pergi kepada definisi. Definisi jalinan merupakan satu permukaan sesuatu objek yang mana ia boleh dikesan melalui deria penglihatan atau sentuhan. Ingat dia, satu permukaan yang dikesan melalui deria penglihatan atau sentuhan. Itu adalah definisi jalinan. Dan jalinan yang anak-anak pelajari nanti adalah melibatkan dua jenis. Iaitu yang pertama kita sebut jalinan sentuh. Yang mana jalinan sentuh ini kita boleh lihat dan rasa. Dan satu lagi adalah jalinan tampak yang hanya kita boleh lihat sahaja. Itu adalah jenis jalinan. Tajuk seterusnya ialah kita melihat di manakah jalinan ini biasa kita dapati pada alam semula jadi. Jadi anak-anak biasa lihat jalinan di alam semula jadi seperti gambar dalam slide ini, iaitu ini adalah jalinan pada akar pokok dan seterusnya adalah jalinan rupa pada gambar seekor harimau ni dan seterusnya jalinan yang ada pada gambar buaya ini. Ini adalah jalinan yang wujud pada alam semula jadi. Dan pada objek buatan manusia juga berlaku juga jalinan-jalinan sebagaimana bakul anyaman ini yang dijalin begitu cantik. Kemudian jalinan tapak kasut juga dibuat jalinan pada tayar yang mana objek ini adalah objek buatan manusia yang mana dijalinkan begitu rupa dan ada kegunaannya tersendiri mengapa jalinan ini dilakukan. Seterusnya adalah jalinan pada karya seni visual yang mana jalinan-jalinan ini memberikan impak yang cantik yang menjadikan kita seronok untuk menggunakan aplikasi jalinan pada karya seni visual. Sekarang kita lihat apakah fungsi jalinan pada alam semula jadi. Dan kalau anak-anak pelajar melihat gambar sekarang, yang mana kita nampak di sini ada gambar buah durian dan satu lagi adalah gambar seekor buaya yang mana pada alam semula jadi, jalinan-jalinan ini berfungsi untuk penyamaran atau perlindungan. Contoh kalau kita lihat pada buaya, dengan jalinan yang ada pada badan buaya tersebut, ia memberikan penyamaran pada dirinya untuk menangkap mangsa. Dan kalau kita lihat pada buah durian ini, di jalinan yang ada pada badan buah durian tersebut, memberi perlindungan pada diri durian itu yang mana bila buah durian gugur di atas permukaan tanah, isinya tidak rosak. Ini mengapa fungsi jalinan di alam semula jadi. Kemudian kita lihat juga apakah fungsi pada objek buatan manusia. Jadi jalinan pada objek buatan manusia kita dapati ia memberikan kesan cengkaman seperti jalinan yang ada pada tayar ni atau pada kain batik ni merupakan jalinan-jalinan yang wujud di sini memberikan corak hiasan yang menarik yang membuatkan seseorang itu akan menggunakan daya tarikan jalinan ini untuk mendapatkan kain batik tersebut. Dan bagi karya seni visual pula, jalinan-jalinan yang wujud akan menimbulkan ruang yang mana ruang itu kita ada bila terdapatnya jalinan memberikan kesan cetek, dalam atau rata pada ruang tersebut atau melalui jalinan seperti
nilai pulaman tadi memberikan nilai yang cantik tadi. Itu adalah dari segi pulaman. Dan ini adalah tajuk teknik penghasilan jalinan. Yang mana jalinan-jalinan boleh kita lihat melalui ukiran ataupun melalui teknik ikat dan celupan ataupun menggunakan tiupan. Menggunakan tiupan straw yang mana daripada tiupan itu menghasilkan jalinan yang cantik. Dan teknik jalinan straw-nya adalah melalui teknik resist, teknik jahitan dan teknik quilling. Ini memberikan hasil-hasil jalinan yang menarik. Teknik seterusnya adalah melalui jalinan kita memberikan impak garisan ataupun jalinan menggunakan cakaran atau juga jalinan menggunakan sulaman. Memberikan hasil karya seni yang cantik. Jalinan juga boleh dihasilkan melalui teknik impasto, iaitu menggunakan lukisan minyak yang jelas cantik ataupun menggunakan pensel warna melalui teknik gosokan ataupun menggunakan stensilan yang memberikan corak yang menarik. Teknik jalinan yang seterusnya adalah menggunakan renyukan, di mana kertas-kertas tadi direnyukkan dan dihasilkan bentuk yang cantik. Ini juga melalui jalinan ataupun menggunakan corak buih sabun. Itu adalah di antara bagaimana jalinan-jalinan dihasilkan yang mana melalui teknik-teknik tadi kita boleh menghasilkan karya seni visual yang menarik yang boleh kita pamerkan di mana-mana ruang supaya menjadi lebih cantik. Seterusnya kita lihat kepada tugasan yang perlu anak-anak pelajari apabila menggunakan kaedah jalinan ini. Jadi di sini tugasan yang perlu anak-anak lakukan ialah cikgu tunjukkan di sini pada link ini yang mana anak-anak klik pada link ini, anak-anak lihat bagaimana cikgu menunjukkan teknik jalinan quilling. Jadi cikgu minta selepas anak-anak tonton video ini, anak-anak akan melihat teknik cara terperinci yang menggunakan teknik jalinan quilling. Yang mana menggunakan quilling ini anak-anak hasilkan bentuk kad selamat Hari Guru. Tidak lama lagi pihak sekolah akan mengadakan sambutan Hari Guru dan Hari Raya serentak pada 25 bulan 5 yang mana anak-anak dah boleh menggunakan teknik-teknik penghasilan karya tersebut. Jadi apabila siap karya tersebut, anak-anak boleh tunjukkan pada cikgu untuk cikgu memberi pemarkahan di dalam PBD anak-anak pelajar. Okey, jadi itu saja tajuk hari ini berkenaan dengan jalinan. Cikgu harap anak-anak memahami apa itu jalinan di dalam konsep bahasa seni visual di dalam pendidikan seni visual tingkatan 1. Sekian, terima kasih. Selamat belajar, jangan jemu belajar dan jadikan pembelajaran PSB ini mengurangkan tekanan emosi anak-anak di dalam norma baru ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.